Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama, Kerajaan Sarawak terus memperhebatkan pelbagai inisiatif dalam usaha menjadi peneraju ke arah masa depan yang mampan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, kerajaan negeri memberikan komitmen sepenuhnya dalam usaha terutamanya menangani perubahan iklim, ketidaksetaraan dan kemiskinan tegar. Menurutnya, Sarawak yang kaya dengan pelbagai sumber biodiversiti juga berpotensi menjadi peneraju dalam memerangi perubahan iklim. Sarawak is ahead. We are ahead of other states in Malaysia and other regions in Southeast Asia in dealing with global climate change in accordance with the Paris Agreement 2015. This is done through our bold and systematic energy transition plan. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Penutupan Sidang Kemuncak Matlamat Pembangunan Mampan Malaysia SDG 2023 wilayah Sarawak di Kuching pada Selasa. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menambah, Sarawak telah mengambil langkah proaktif untuk memerangi perubahan iklim melalui penyelarasan dengan Perjanjian Paris 2015. Dalam hal itu, beliau memuji usaha perintis Sarawak dalam merangka Pelan Tindakan Sarawak Lestari, Pelan Hala Tuju komprehensif, membimbing semua sektor dan komuniti ke arah kemampanan matlamat. I am proud of the strides and accomplishment that Sarawak has achieved on its path to sustainable development. Sarawak employs innovative solutions, pioneering green initiative and catalyzing community-driven projects. Under my leadership, I will assure that Sarawak will continue to lead the green economy agenda in the region for sustainable development in line with PCDS 2030 and SDGs initiatives. Turut hadir Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Hanifah Hajar Taib, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Liwan Lagang, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Dr. Haslan Abang Hibni, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Rekoda Datuk Ismawi Ismuni, Agensi Pembangunan Sri Aman Sada Datuk Sri Rohani Abdul Karim serta tetamu yang lain. Dalam perkembangan lain, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menegaskan Sarawak kini bersedia untuk mengubah lanskap pendidikan bagi melahirkan generasi baharu yang bersedia untuk mempraktikkan teknologi dalam ekonomi negeri ini. Ujarnya, kerajaan ingin memanfaatkan teknologi dengan mengalu-alukan inisiatif perintis untuk mendemokrasikan pendidikan yang menekankan hubungan simbiotik antara teknologi dan pendidikan. We envisage a state-wide conference of education and technology acts as a catalyst for socio-economic transformation, ensuring a brighter future for our upcoming generations. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuhian sempena Majlis Penutupan Persidangan Antarabangsa Kaedah Pengiraan dalam Kejuruteraan dan Sains Kesihatan ICCMEH dan Majlis Perasmian Persidangan Antarabangsa Pertama Perniagaan dan Kemajuan Teknologi dalam Revolusi Perindustrian 4.0 ICOPTA 4.0 di Kuching pada Selasa. Menurutnya lagi, komitmen kerajaan Sarawak untuk mencapai objektif tersebut adalah tidak berbelah bahagi serta memberikan fokus sepenuhnya demi masa depan generasi baru dan negeri ini. Justru katanya, Sarawak sedang giat memperkasakan kurikulum sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM dalam kalangan pelajar bagi menghadapi revolusi perindustrian keempat IR 4.0. Hadir sama Rektor Universiti Teknologi Marayu ITM Cawangan Sarawak Datuk Dr. Jamil Hamali, Pengerusi ICCMEH Profesor Insinyur Dr. Kamarul Arifin Ahmad dan Profesor Dr. Masaki Tamagawa serta Konventor ICCMEH Profesor Dr. Ramesh T. Subramaniam, Profesor Madya Dr. Shah Mohamed Abdul Kadir dan Profesor Madya Dr. Margaret Chan Kit Yok. Selanjutnya,
Persidangan Federation of ASEAN Veterinary Association (FAVA) ke-22 dan Malaysian Veterinary Medical Association (MEFMA) ke-33 FAVA 2023 akan mengukuhkan reputasi Sarawak sebagai tuan rumah penganjuran acara global. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak MFICOT, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, persidangan julung kali diadakan di Sarawak ini dijadual berlangsung dari 3 hingga 5 November 2023 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK dan akan disempurnakan oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Katanya persidangan ini bertujuan menangani isu global yang mendesak seperti perubahan iklim, keselamatan makanan dan penyakit berjangkit. It is hoped that the goal of this Congress in bringing veterinarians from across the globe to exchange professional knowledge, sharing of experience, and most importantly is trying to consolidate the effort among all the Asian countries and FAVA group to be able to look into problems of livestock and also other things that we're facing, including biosecurity and so on. This Congress offers a variety of programs such as pre-Congress workshops, master classes and different aspects of veterinary science, medicine, surgery, including One Health. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena penganjuran FAVA 2023 di Wisma Bapa Malaysia pada Selasa. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi memberitahu Kerajaan Sarawak mempunyai perancangan strategik untuk meningkatkan pengeluaran beras dan padi bagi memastikan bekalan mencukupi untuk memenuhi keperluan tempatan. FAVA 2023 dianjurkan menerusi kerjasama FAVA, MAFMA, Jabatan Perkhidmatan Veteriner Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak dan Persatuan Veteriner Sarawak SVA. Untuk maklumat lanjut tentang FAVA 2023, sila layari laman rasmi Kongres tersebut di pautan www.fava2023.com. Laporan seterusnya, Festival Sarawak Regatta 2023 bakal memeriahkan tebingan Sungai Sarawak di Kuching pada 27 Oktober sehingga 5 November ini. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, festival selama 10 hari itu akan dipenuhi dengan pelbagai acara dan aktiviti menarik melibatkan setiap lapisan masyarakat. Saya akan bermula dengan Sarawak International Dragon Boat hujung bulan Oktober, iaitu pada 27, 28 dan 29 hari bulan, 3 hari. Untuk Sarawak Regatta 3, 4 dan 5 hari bulan November. Tapi pengisian di antara 2 weekend itu agak penuh kerana ada full 10 hari yang melibatkan kedua-dua festival akan ada side event bersangkut paut dengan Regatta Sarawak. Antaranya adalah Sarawak Kitchen, juga ada jualan-jualan kraft, pertanian daripada Jabatan Pertanian, Fama dan sebagainya, dan ceramah perdana keusahawanan oleh JAIS dan juga SCDC, pertandingan stol terbersih dan kreatif, persembahan basking, cabutan bertuah, festival gendang Melayu, pertandingan gendang Melayu, pertandingan tandak dewasa lelaki berpasangan, pertandingan tandak kanak-kanak lelaki berpasangan, pertandingan seh gendang, pertandingan lagu gendang Melayu Sarawak dan juga bakat kejalang. Pementasan teater, festival tari dan lagu asli Sarawak, konsert Sound of Borneo, Kid Talents Night dan banyak lagi yang lain-lain. Perasmian Sarawak Regatta yang juga perasmian Dragon Boat, International Dragon Boat akan dibuat pada 4 hari bulan. Ia akan dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Penutupannya kalau tidak ada apa-apa halangan akan diadakan pada 5 hari bulan November. Akan disaksikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak dan Yang Amat Berbahagia Tuan Puan Datuk Tinggi Hajah Ragat Ruti Tai. Bercakap dalam sidang media di Kuching pada Selasa, Datuk Seri Abdul Karim memberitahu sebanyak 7 kategori akan dipertandingkan dalam acara ikonik Sarawak International Dragon Boat Regatta melibatkan penyertaan 60 pasukan dari 20 negara.
Menurutnya, acara yang telah memasuki edisi ke-9 ini menjanjikan hadiah keseluruhan berjumlah RM100,000 termasuk piala. Selain itu, katanya perebutan bagi Piala Raja Sungai pada kemuncak festival itu kelak akan melibatkan 14 kategori yang menggunakan perahu balok, perahu bidar dan perahu kenyalang. Di samping 2 kategori baru iaitu perahu kenyalang 20 pekayuh lelaki perhotelan dan perahu kenyalang 20 pekayuh lelaki VIP, kementerian dan agensi. Kategori-kategori ini diperkenalkan untuk memeriahkan lagi sukan air dalam kalangan penjawat awam dan juga sektor perhotelan di Sarawak. Kategori ini terhad kepada 10 penyertaan. So, apart from those from the villages, apart from those who has got regatta teams, we are also opening it up to those who are in the industry, the hotel. I hope that we are able to pull in many of those in the hotel industry or the hotels, because we know they have been benefiting so much from the tourism industry. So when we organize something like this, we want them to also, jangan staff mereka masih juga bekerja, leave them out, put some of them into the boat to race. Katanya lagi, pemenang Raja Sungai akan membawa pulang piala dan wang tunai berjumlah RM30,000. Masih dengan perkembangan di Kuching, Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak MEITD melaksanakan program pembangunan profesionalisme berterusan CPD pengukuhan pedagogi untuk guru sains, matematik dan bahasa Inggeris sekolah rendah bagi meningkatkan pengetahuan dan cara penyampaian mengajar dalam kalangan guru-guru terlibat. Menterinya Datuk Roland Sagahwiin berkata program ini bukan sahaja memberi manfaat untuk meningkatkan kualiti guru di sekolah, malah membolehkan amalan terbaik guru dikongsi bersama tenaga pengajar di sekolah lain. Once again, CPD can support teachers in making this transition. Where we were once satisfied with learning how to conduct Google Meet and Zoom classes online, we now want to learn how technology can enhance learners' interactions with others and support their personal growth. Beliau berkata demikian semasa majlis pelancaran program peningkatan pedagogi CPD untuk guru sains, matematik dan bahasa Inggeris sekolah rendah di Sarawak 2023 bertempat di sebuah hotel terkemuka pada Selasa. Menurutnya, bimbingan secara langsung yang disampaikan kepada warga guru berupaya meningkatkan kualiti pendidik terutamanya apabila guru melaksanakan kajian tindakan. Hal ini katanya dapat memberikan impak berkesan terhadap murid dalam sesi pengajaran dan pembelajaran serta membimbing guru untuk mengamalkan pedagogi menarik, kreatif dan inovatif supaya pembelajaran dan pengajaran kepada murid dapat dilakukan secara berkesan. Untuk rekod, seramai 700 orang guru sains, 700 guru matematik serta 166 guru bahasa Inggeris terlibat dalam bengkel ini secara beberapa fasa bermula 26 September hingga 20 Oktober ini. Perkongsian seterusnya mengenai Kerajaan Sarawak komited memperkasakan golongan wanita dalam bidang teknologi. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu dalam hal ini beberapa dasar sedang diusahakan oleh kerajaan negeri. Menurutnya, antara yang dilaksanakan adalah dasar yang mengalakkan kesaksamaan jantina seperti gaji sama rata, cuti ibu bapa dan dasar anti-diskriminasi serta membangunkan program yang memupuk kepelbagaian dalam syarikat teknologi dan syarikat permulaan. Selain itu, katanya dasar bagi meningkatkan akses kepada pendidikan dan latihan berkualiti dalam sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM untuk kanak-kanak perempuan dan wanita boleh dilaksanakan. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis penutupan Forum SheTech Asia 2023 di Pusat Konvensyen Bernil Kuching BCCK di Kuching pada Selasa. Dalam hal itu, Datuk Seri Fatimah berkata beliau komited dalam memperjuangkan dasar yang memupuk persekitaran keterangkuman, kesaksamaan dan peluang untuk wanita dalam teknologi. As a minister, I pledge to champion policies that foster an environment of inclusivity, equality and opportunity for women in tech. An environment where women's skills and ideas are the only measures of their worth.
where glass ceilings are shattered, not just by policy, but by the unyielding spirit of women who dare to reach for the stars. Datuk Seri Fatimah turut menyeru golongan wanita agar bekerjasama memupuk masa depan di mana jurang jantina dalam bidang teknologi tidak wujud dan sumbangan wanita amat diperlukan. Paparan berikutnya, empangan bakun dalam keadaan yang baik dan selamat setelah melalui pemeriksaan audit. Perkara ini dibentangkan kepada pemilik dan pengendali empangan tersebut iaitu Sarawak Energy Berhad SEB pada Selasa di mana ia disahkan menerusi audit yang dikeluarkan oleh The Dam Safety Flying Squad iaitu pasukan ad hoc yang diselaraskan oleh Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim dan terdiri daripada pakar dari pelbagai jabatan teknikal yang melawat empangan tersebut untuk pemeriksaan 2021 hingga 2022. Difahamkan Sarawak Energy juga melantik perunding kuasa hidro antarabangsa bebas selain daripada audit The Dam Safety Flying Squad untuk menjalankan audit semakan keselamatan empangan bagi semua empangan hidronya setiap 5 hingga 7 tahun mengikut keperluan yang ditetapkan oleh Malaysia Dam Safety Management MyDams dan Jawatankuasa Antarabangsa mengenai empangan besar ICOL. Justru audit semakan keselamatan empangan terakhir untuk empangan bakun yang dijalankan pada Oktober tahun lepas mendapati empangan itu turut berada dalam keadaan baik dan selamat. Untuk rekod, kemudahan tenaga hidro Sarawak Energy telah direka bentuk mengikut piawaian teknikal antarabangsa tertinggi untuk ketahanan dan keselamatan khususnya mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh ICOL di samping mempunyai 2 pemeriksa empangan bertauliah yang diiktiraf oleh jawatankuasa tersebut. Selain itu, Seksyen Keselamatan Empangan SEB sentiasa menjalankan semakan dalaman 2 kali setahun di samping pemeriksaan rutin harian, mingguan dan bulanan yang dijalankan oleh kaki tangannya di tapak. Manakala sistem seismicity empangan bakun juga telah diperbarui termasuk instrumentasi yang diautomasikan pada awal tahun ini. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah. Berita berlanjut boleh ditapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS Sarawak, The Job Video My dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita UKAS, saksikan serotan majlis penutupan sidang kemuncak Matlamat Pembangunan Mampan Malaysia SDG 2023 wilayah Sarawak yang dihadiri Premier Sarawak di Kuching pada Selasa. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.
Sarawak boleh ya? 1, 2, 3.